Okay, so kita tengok apa yang Warren Buffett ada menyatakan tentang kebenaran pada tahun 2022 ni. Okay. Ini realiti ya, realiti saya percaya ramai di kalangan kita, walaupun kita tak terjejas, mungkin rakan-rakan kita, saudara-saudara kita. Okay. Jadi kalau kita tengok apa yang disebut oleh Warren Buffett, pekerjaan sekarang tidak terjamin lah. Okay. Anytime. Maksud dia boleh berlaku kita kata apa diberhentikan dan sebagainya, dan kebanyakan kita bergantung kepada satu sumber pendapatan, dan juga hari ini kita sedar tak sedar kekayaan kita hari ini ditelan oleh inflasi. Okey, jadi menyebabkan kuasa beli kita semakin berkurangan lah. Okey. So apa yang boleh Quantum Metal offer dekat kita? Okey. Quantum Metal dia offer kat kita satu peluang emas untuk kita generate pendapatan, okay, sama ada part time ataupun full time. Okay. Macam saya di sesi pengenalan tadi, okay, saya start full time Januari tahun lepas, okay, Januari tahun lepas. Jadi alhamdulillah, okay, kita ada kebebasan masa, kebebasan keuangan, alhamdulillah. Okay. Jadi bisnes online emas digital ni yang menariknya kita 100% menggunakan teknologi fintech. Okay, fintech ni adalah teknologi financial technology. Okay. Jadi kita menggunakan teknologi fintech dalam urus niaga kita. Itu yang bagus dia. Okay, kita tak terlibat dengan physical gold secara memang kita terlibat dengan physical gold, tapi kita tak, orang kata apa, indirectly dengan involve dengan fizikal emas lah khususnya. Okay? Jadi kita tak perlu simpan stok, tak perlu ada office, okay? Kita tak perlu nak buat demo, nak tunjuk barang, kita tak perlu pun pekerja, dan kita tak perlukan modal yang banyak untuk kita nak menjalankan bisnes bersama Quantum Metal. Okay? Peluang semua orang boleh, kita kata peluang sama rata kepada semua orang. Tinggal lagi siapa yang usaha lebih, siapa yang effort dia lebih pada orang lain lah. Okay? Dan apa yang kita perlukan untuk menjalankan bisnes di Quantum Metal ni hanyalah handphone ataupun gadget dan juga internet lah. Okay? Ada wifi ataupun ada data internet. Itu sahaja. Dan kita boleh jalankan perniagaan kita ni bila-bila masa, dekat mana-mana saja. Okay? Sebab tu kadang-kadang tengok saya, kadang-kadang saya berseran di KL, kadang-kadang saya berseran dekat Langkawi, kadang-kadang saya ada dekat Johor. Okay? Jadi kita ada kebebasan masa dan kita boleh jalankan perniagaan kita di mana saja. Okay? Dan yang menariknya dia adalah satu perniagaan yang cepat, mudah serta selamat. Okay? Semuanya hanya di hujung jari. Okay? Ada handphone ataupun gadget macam iPad, so dah boleh run business. Okay, macam saya cuma perlukan handphone dan juga iPad saja. Okay, so nak jalankan business online emas digital ni, okay, minimum syarat kelayakan asas untuk kita nak jalankan business emas ni mestilah kita ni berumur 18 tahun ke atas lah. Jadi saya percaya dalam ni semua 18 tahun kan, no? Tak ada yang bawah 18 tahun? Ada tak yang bawah 18 tahun? Okey, saya percaya semua dalam ni 18 tahun ke atas lah. Okay? Jadi dia tak perlukan satu kelayakan akademik yang khusus. Okay? Modal untuk jalankan perniagaan ni cuma RM300. Itu untuk masa kita nak attend training lah. Okay? RM300. Dan kita berpeluang untuk menjana pendapatan, okay? Potensi income yang sangat-sangat lumayan. Okay? Even kalau kita tengok dekat social media, ada banyak dah sekarang ni, Quantum Metal, banyak dah dealer-dealer yang berjaya, yang selalu update status dekat Facebook. Okay? Jadi kita boleh nampak. So kalau dia orang boleh buat, mesti kita pun boleh lah, apa kurangnya kita kan. Jadi potensi income lumayan. Even dalam GPG team pun ramai dah daripada leader-leader kita yang agak selesa lah dari segi income tu, dari segi pendapatan tu. Kalau tak full time pun, at least kita ada satu income passive yang kedua. Alright? Dan apa yang menariknya,
income yang ada di quantum metal ni dia tak bayar kita sebulan sekali. Okey, kita kena tunggu sebulan sekali tak perlu, okey, ataupun 15 hari sekali ke, tak ada. Okey, income dia secara harian. Bukan kata harian. Kalau misal kata satu hari itu ada 20 transaksi, so 20 kalilah income. Setiap kali berlaku saja transaksi di bawah rangkaian kita, okey, rakan niaga kita yang di bawah rangkaian kita, setiap kali transaksi yang berlaku direct terus kita akan dapat income. Okey, itu yang best lah. Okey, sebab itulah saya ambil keputusan untuk buat secara full time pada Januari tahun lepas. Okey, sebab kita nampak potensi bisnes ni boleh pergi lebih jauh. Okey. Dan bisnes online emas digital, okey, kita tengok umumnya company yang kita nak buat bisnes ni, kita nak buat platform untuk kita nak jalankan bisnes ni, Quantum Metal adalah satu syarikat yang trusted and reliable lah. Okey, dah dikenali di peringkat antarabangsa. Okey, jadi company yang sedang membina nama lah kalau kita tengok di kalangan orang awam masih lagi belum lagi kenal. So itu adalah satu opportunity sebenarnya. Dan di peringkat institusi keuangan, bank dan sebagainya, Quantum Metal ini dah establish, okay, sebagai pembekal emas kepada sistem diorang, okay, macam Bank Muamalat, Affinbank dan beberapa institusi lainlah yang selalu kita cerita, yang Tuan Azan selalu bercerita dengan kita pada setiap hari Selasa tu. Okay? Dan kita ada satu produk yang ulung, yang terunggul di dunia. The only produk hanya ada di Quantum Metal. Kita carilah dekat mana-mana syarikat pengeluar emas lain, takkan jumpa produk seumpamanya di luar sana, hanya ada di Quantum Metal. Dan sebagai seorang Islam, semestinya lah kita utamakan dari segi transaksi perniagaan kita, dari segi perjalanan bisnes kita patuh syariah. Okay? Jadi kita tak perlu risau sebab kita dapat pemantauan syariah daripada banyak pihak. Pertamanya daripada Ishraq Consultancy, dan yang kedua internal penasihat syariah Quantum Metal, Tawakuf Consultancy, dan juga di peringkat global, di peringkat antarabangsa, kita dapat pemantauan syariah daripada AUFI. Alright? Jadi kita tak perlu runsing dari segi adakah bisnes kita ni menepati prinsip syarak ataupun tidak. Okay? Semestinya lah Quantum Metal kita tengok dia ikut undang-undang negara dan juga ikut dari sudut syariahnya. Alright? So kita tak perlu gusar, tak perlu sanksi lagi untuk kita nak buat sungguh-sungguh dengan bisnes emas cara Quantum Metal ni. Okey, so sekejap yang ni QME, ni Tuan Azan dah cerita dah, dan QME itu hari saya akan terus pergi kepada ni lah, kepada kita punya bisnes. Okey. So hari ni tadi Kak Khatijah ada share dengan kita, okey, satu platform di mana kita nak selamatkan kekayaan kita, nak selamatkan hasil titik peluh kita. Kalau hari ni kita simpan duit banyak-banyak dalam bank, okey, kita tengok nilai dia makin lama makin menurun, okey. Kalau kita tengok contoh 1 juta pada tahun 96, kita dapat beli 25 kilo emas, okey. 2015 1 juta dah tak boleh beli dah 25 kilo emas. Cuma boleh dapat 6 kilo saja. Okey. Dan seterusnya pada tahun 2021, 1 juta ringgit cuma dapat beli 4 kilo emas saja. Tuan-tuan bayangkanlah lagi 5 tahun, lagi 10 tahun akan datang. Okey. Duit kita ni terjejas teruk dia punya nilai dia. Okey. Manakala kalau kita tengok emas, okey, tahun 96, 25 kilo emas nilai dia 1 juta. Itu pada tahun 96. Okay. Tahun 2015, kilo yang sama nilai dia dah jadi 3.5 juta. Dan seterusnya pada tahun 2021, 25 kilogram emas nilai dia 6.3 juta. So tuan-tuan bayangkanlah
okey, untuk kita apply dalam kehidupan sehari-harian kita. Kita tengok keuangan yang kita perlukan masa anak kita nak masuk universiti besok. Okey, bayangkan kalau kita ada duit banyak tapi pada ketika tu dah tak mampu untuk, tak mencukupi untuk nak menampung kos pengajian anak-anak, dan banyak lagi lah, okey, dalam kehidupan sehari-harian kita. Kita nampak hari ni telur ayam pun dah naik harga. Okey, bila rantaian ni berlaku kenaikan harga, dia akan kesan dia kepada keseluruhan. Okey, jadi kita perlu lakukan sesuatu hari ni. Sebab itulah kita nak ajak tuan-tuan untuk berbisnes. Okey, kita nak berbisnes dan kita nak sebarkan kepada orang ramai di luar sana untuk kita bukan bermaksud nak suruh transfer semua. Okey, kita diversify. Okey, diversify daripada kita simpan dekat ASB sikit, okey, dekat tabung haji, dekat insurans, dekat unit trust. Sebahagiannya kita letakkan dalam emas, okey, sebab emas berjaya mampu untuk menghakis, untuk kalis inflasi, untuk kalis inflasi. Okey, so tuan-tuan bayangkan untuk kos pendidikan anak-anak untuk nak belajar kat luar negara, mungkin hari ni perlukan saya pun tak pasti berapa, kita assume lah katalah 200,000, just bayangkan lagi 5 tahun, lagi 10 tahun. Okey, jadi kita start menyimpan emas daripada sekarang untuk masa depan anak-anak kita nak belajar besok. Even kita nak bersara besok kan, takkan kita nak kerja sampai bila-bila. Nak bersara besok kita perlukan satu keuangan yang selesa. Okey, jadi inilah tujuan dia kenapa kita nak menyimpan emas lah. Dan juga perkara itu diperkuatkan lagi dengan satu hadis lah. Okey, hadis saya percaya mungkin ramai orang dah pernah dengar benda ni. Okey, kalau dah pernah dengar, kita review lah. Okey, di mana Abu Bakar Ibn Abi Maryam melaporkan akan tiba suatu zaman di mana tiada apa yang bernilai dan boleh digunakan oleh umat manusia, maka simpanlah dinar dan dirham. Okey, so hadis dari Musnad Imam Ahmad Ibnu Hanbal. Sekarang ni kita ditekan oleh inflasi. Okey, dia akan jadi satu ketika, pernah terjadi dalam sejarah dunia, duit tidak bernilai. Okey, pernah berlaku. Okey, dan tak mustahil akan berlaku. Sebab apa? Akan berlaku lagi lah. Ini dah disebut daripada Rasulullah sendiri. Okey, even kalau kita perhatikan di negara kita sendiri pun pernah jadi dah. Okey, dulu masa Jepun perintah Malaysia, tukaran mata wang kita gunakan duit pokok pisang. Okey, duit pokok pisang. Jadi masa tu siapa ada duit pokok pisang kayalah, duit banyaklah kan. Tapi hakikat dia bila Jepun menyerah kalah, duit yang banyak-banyak tu 1 sen pun tak laku. Okey, jadi itulah kenapa hari ini kita nak selamatkan kekayaan kita simpan dalam bentuk emas dan juga dirham. Okey, dinar tu emas, dirham perak. Okey, perak pun bagus juga untuk kita simpan. Cumanya di Quantum Metal buat masa sekarang kita fokus kepada emas. InsyaAllah in future dia akan ada tambahan lah untuk dirham ataupun silver atau perak. Okey, yang tu saya tak pasti bila, tapi akan ada nanti. Jadi emas ni terbuktilah kan kita sebagai seorang Islam kan, dalam Al-Quran pun pernah disebutkan dalam surah At-Taubah ayat 34, firman Allah Subhanahu Wa Taala bermaksud, wahai orang beriman, sebenarnya banyak di antara pendeta dan agama Yahudi dan Nasrani memakan harta orang ramai dengan cara yang salah dan mereka menghalang manusia dari jalan Allah agama Islam. Dan ingatlah orang-orang menyimpan emas dan perak serta tidak meninggalkannya pada jalan Allah, maka kabarkan kepada mereka dengan balasan azab siksa yang tidak terperi sakitnya. Okey, dan seterusnya kita tengok emas sebagai perhiasan dalam syurga lah. Okey, surah Al-Kahfi ayat 31, mereka itu disediakan baginya syurga yang kekal yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka dihiaskan dalamnya dengan gelang-gelang tangan emas dan memakai pakaian hijau dan sutra yang nipis dan sutra tebal yang bersulam. Mereka berehat dalamnya dengan berbaring di atas pelamin-pelamin yang berhias. Demikian itulah balasan sebaik-baiknya. Demikian itulah syurga tempat rehat yang sebaik-baiknya. Jadi kita jelas di sini emas ni dia satu logam yang mana diangkat, okay, sehingga disebut dalam Al-Quran lah, okay, perhiasan di syurga besok. Okay, so di Quantum Metal bukan semata-mata kita jual beli emas. Okay, kata orang meniaga emas. Okay, bukan semata-mata kita meniaga emas lah.
Yang paling besarnya dia memberi solusi pemulihan ekonomi, okay? Seperti 3 produk yang diterangkan pada sesi preview kita, iaitu pertama GSA, kan kita convert daripada currency, daripada ringgit kepada emas. GCA kita boleh request advance ataupun bahasa AM ni kita sebut pajak, okay? Dan GA 5 kali, GA 10 kali, untuk kita tingkatkan aset kita. Okay, so yang ni saya tak perlu cerita lagi lah, saya akan terus lagi. Now, tugas kita, okay, sebagai konsultan, okay, bukanlah semata-mata kita nak jual emas. Okay, kita nak jual, hari ni saya jual 5 kilo. Kita bukan jual emas, kita perkenalkan fungsi emas pada orang, apa tujuan dia. Okay, bagaimana boleh bantu untuk pulihkan ekonomi. Okay? Jadi kita hari ini kita bagi kesedaran, kita educate masyarakat untuk menyimpan emas. Okay? Dan kita bantu tingkat serta kukuhkan keuangan dia orang. Macam GCA kan. Kita kalau komitmen kita bayar instrumen kereta sebelum ni buat perbelanjaan hangus habis macam tu saja. Okay? Jadi kita ada satu solusi, sebelum duit kita habis kita sandarkan kepada emas dulu. Besok, bila sampai satu ketika, instrumen kereta kita habis, instrumen rumah kita dah selesai, kita masih lagi ada tunai untuk dibelanjakan. Okay? Ataupun kita nak enhancekan aset, kita nak educate orang untuk simpan aset emas ni 1 kilo contohnya, okay? Melalui produk, inovasi produk yang canggih, okay, GAE 10 kali, di mana kita berpeluang, siapa-siapa pun berpeluang untuk nak kumpul 1 kilo emas. Okay, modal cuma 30,000 saja. Okay, jadi benda-benda macam inilah kita nak bantu masyarakat untuk nak tingkat dan kukuhkan keuangan masing-masing. Okay, so inilah kelebihan dari usahawan Kota Mata. Kita dapat generate income tambahan, okey, kita boleh menjana pendapatan sambil melabur, okey. Dan daripada income kita tu sebahagiannya kita belanjakan dan sebahagiannya lagi kita boleh invest untuk diri sendiri, okey. And then business yang boleh kita wariskan. Kalau misalnya terjadi sesuatu dekat kita, kita boleh wariskan kepada generasi kita lah, pada pasangan ataupun anak. Jadi yang dimasukkan perniagaan boleh diwariskan ni, kalau kita perhatikan KYC kita tu, KYC tu diwajibkan untuk kita letak nama. Okay? Jadi itu hasrat company lah, supaya bila berlaku kematian kepada kita, akaun kita tak frozen. Okay? Dan kita dapat jana, boleh melancong keluar negara, okay? Komersial yang lumayan, masa kerja yang fleksibel, dan latihan pemantapan ilmu kita sediakan, okay, melalui company melalui MCU, dan juga dari segi grup kita, dari masa ke semasa kita cuba penuhi, kita cuba bantu seberapa ramai usahawan ataupun konsultan yang bernaung di bawah GPG team. Kita akan bantu sedaya upaya untuk memahamkan, memantapkan lagi bisnes tuan-tuan dan perempuan. Okay? Macam sesi preview yang kita buat setiap hari Selasa. Kalau tuan-tuan ada prospek, ada kenalan, mungkin susah nak convince, okay? Mungkin kita kata tak ada kemahiran nak approach, boleh ajak dia orang masuk ke sesi preview. Okay? Tuan Azan, biasanya Tuan Azan akan sampaikan kepada mereka, dan juga Cik Hani, Cik Hani pun ada malam ni. Okay? So kita ada speaker yang akan bantu tuan-tuan untuk dapatkan bisnes. Okay? Dan seterusnya kita ada support daripada tim lah. Kita ada grup WhatsApp dan juga kita ada Telegram channel. Okay? Tadi yang ni saya dah cerita dah, income is paid immediately setiap hari. Okey, waalaikumsalam. Ini Cik Firdaus kita memang seorang pakar dalam membaca graf technical analysis. Mungkin insya-Allah nanti kita mungkin boleh minta Cik Firdaus share sikit tips ataupun ilmu dengan kita nanti, insya-Allah Cik Firdaus.
Okey, bagaimana nak jadi usahawan QBEB? Okey. Jadi yang dalam ni semua dah ni kan, dah ada buat belian kan, ataupun ada lagi yang masih status investor. Ada yang dah jadi introducer. Saya percaya Cik Amran kita dah introducer dah kan, Cik Amran. Cik Ahmad, Cik Firdaus. Okey. So, yang mana yang malam ni baru sebagai investor, okey. Jadi sekejap, yang ni okey, yang ni nak jadi baru nak register. Okey, register daftar percuma. Ni kalau ada yang belum register, okey, daftar percuma. Kita akan dapat Go Storage account percuma dan kita boleh buat pembelian serendah RM10. Okey. Itu macam mana nak jadi investor lah. Okey, nak jadi konsultan pula, kita kena penuhi syarat yang ni lah. Sama ada kita buat pembelian 3 unit JE 5 kali. Okey, yang ni boleh juga buat secara peringkat-peringkat pun boleh, tak ada masalah. Kalau mereka yang kurang berkemampuan, boleh saja buat sikit-sikit, step by step, 100 dulu. Okey, kalau yang mana yang ada kemampuan, boleh saja terus ke 1 unit JE 10 kali. Okey, yang ni kelebihan dia kan, modal kita tu tadi digandakan. Okey, maksud dia kita dapat pembiayaan untuk kita kembangkan, kita gandakan aset simpanan emas kita. Okey. Dan seterusnya kita bayar 300 untuk program kursus pembelajaran gold. Okey, yang 300 ni dia tak compulsory masa mula-mula nak jadi introducer ni. So tuan-tuan dan puan tak perlu bimbang. Yang 300 ni belum kena charge lagi lah. Okey. Tuan-tuan just completekan perkara 1 atau 2 ni, dah settle. Okey, yang 300 ni kemudian dia ada step dia. Nanti saya akan tunjukkan slide yang berikutnya. Okey, so konsultan dalam content meter ni diklasifikasikan, digradekan mengikut color. Okey, kita mengikut color bermula daripada putih, kuning, orange, green, blue, purple, brown dan peringkat terakhir, okey, peringkat tertinggi adalah black lah. Okey, yang ni yang paling top lah. Macam saya pun baru merchant, okey. Jadi merchant dekat purple, okey. Okey. So kita pergi ke slide seterusnya. Nah, kita tengok income. Okey, bila dah jadi introducer, berapa dia punya income, dan jadi consultant, berapa dia punya income. Okey. Kalau kita join, memang dia tak boleh terus direct pergi kepada consultant lah. Dia ada dia punya requirement dia. Okey. First, bila kita join, kita upgradekan diri kita daripada status investor kepada status introducer. Okey, ini dia on the spot lah. Sekejap saja. Bila kita dah penuhi requirement yang ni, 2 perkara ni, salah satu bukan dua-dua ni, yang ni atau yang ni, okey. Kali 5 3 unit atau 1 unit J kali 10, okey. Dan kita boleh kena maklumkan dekat kita punya dealer. Dalam sistem dealer, dia ada satu button promote. Bila dia tekan saja button promote, automatically kita dah status kita dah jadi introducer. Alright. Okey, so sebagai introducer, apa ganjaran yang dia akan dapat? Okey. JE 10 kali, JE 5 kali, JSA, produk yang utama dalam quantum meter, dan setiap produk ni dia punya commission dia berbeza-beza. Okey. So JE 10 kali ni commission dia yang tertinggi 2%, JE 5 kali 1.5%, JSA 0.5%. Jadi sebab itulah kenapa kita highlight dan kita fokuskan kepada tim untuk agresif untuk buat JE 10 kali. Okey, pertamanya benefit kepada investor lah, di mana dia nak break even lebih cepat. Sebab apa? Spread dia rendah. Yang keduanya, dia nak dapatkan keuntungan tu lebih cepat sebab apa? Dia dalam gandaan 10.
Okey, keadaan 10 kita sedia maklum kenaikan berdasarkan kepada pegangan 10 kali itu. Jadi lebih cepat untuk dia nak dapat profit. Okey, walau macam mana pun bergantung kepada situasi semasa harga emas lah. Okey. Tapi kebarangkalian untuk nak dapatkan profit tu dia lebih pantas. Okey. Itu benefit kepada investor. Okey, manakala kepada introducer pula dia akan dapat ganjaran yang lebih tinggi. Okey, sebab apa? Produk ni digandakan 10 kali. Okey, di QM biaya 10 kali, so commission tu dikira atas 10 kali tu. Sebab tu dia tinggi atas 10 kali dan spread dia rendah, kita beli dalam kuantiti yang lebih besar. Jadi dia punya, kita kata apa, dia punya commission dia pun besarlah. Okey. Ini untuk introducer. Manakala dealer pula, dealer akan dapat 7%, 5 campur 2. 7% untuk J 10 kali, J 5 kali 3.5 campur 1.5. Okey, dan seterusnya JSA 1.5 campur 0.5. Alright. Jadi yang mana rakan-rakan kita yang dah naik status dealer konsultan macam Kak Khatijah tadi, Cik Hani, Cik Razi Hamid. So nanti tuan-tuan boleh tanyalah dia orang kemanisan. Cik Zubaidah, okey. Kemanisan bila dah naik dealer ni dia punya payout dia tu. Okey, payout dia tu memang nampak berbezalah. Okey. Itu baru dealer, belum lagi ke peringkat yang selebihnya lagi. Okey, so ini saya dah cover tadi. Maksud dia kita customer dah nak jadi introducer, kita maklumkan dekat dealer kita. So dealer dia akan konsultan ataupun dealer dia akan klik button promote dalam sistem dia lah. Okey. Okey, tadi kita dah tengok level-level yang terdapat dalam quantum meter. Okey. Now saya nak tunjukkan bagaimana kita nak pergi ke peringkat tertinggi. Okey. Apa proses dia, apa yang perlu kita lakukan untuk kita nak capai peringkat senior merchant ataupun dari segi kita punya grade ni dipanggil black lah, kategori black itu yang paling tertinggi. Bahasa lama kita sebut senior merchant. Okey. Jadi saya lebih selesa guna perkataan lama lagi. InsyaAllah wali tak ada masalah pun. Sebab kita dah biasa dengan sebutan dealer tu kan. Okey, now macam mana? Tadi kita dah tengok dah kan? Kita dah tengok dealer commission macam ni, introducer commission macam ni. Of course lah kalau tanya siapa-siapa pun nak dapat yang ni, betul tak? Okey, so nak dapat ni apa requirement yang diperlukan? Okey, so requirement yang diperlukan kita kena ada 5 orang direct. Maksud dia hari ni, contoh katakanlah Cik Zubaidah nak jadi dealer. Cik Zubaidah sekarang introducer. So in order Cik Zubaidah nak jadi dealer, okey, konsultan yellow ni, Cik Zubaidah perlu ada 5 orang direct. Okey. Dia perlu ada 5 orang direct. Tak kisahlah yang direct ni sebagai ahli biasa ataupun sebagai introducer. Okey, kena ada minimum 5. Kalau dapat lebih, alhamdulillah. Okey, lagi bagus. Semuanya minimum yang diperlukan, at least kena ada 5 orang. Kalau ada 4 boleh tak? Tak boleh. Dia nak 5. Dan jualan yang dihasilkan daripada 5 orang ni, okey, 5 orang ni, jualan yang dihasilkan adalah RM30,000. Okay, RM30,000 datangnya daripada mana? Daripada produk JAE 10 kali dan JAE 10 kali atau 5 kali saja. Okay, jadi sebab tu kita galakkan, kita push kepada konsultan, okay, kita push untuk produk JAE 10 kali dan JAE 5 kali. Okay. Kalau tak dapat juga, barulah kita pergi kepada GSA lah. Okay. Sebab bukan apa, saya bukan tak nak push GSA tu. Sebab satu, kita untuk promotion kita akan jadi lambat lah. Akan jadi slow lah. Sebab company dia nak JAE 10 kali dan juga JAE 5 kali. Alright. Jadi try, kita kata try push lebih untuk JAE 10 kali. Okay. Banyak benefit dia. Satu, kita punya income lebih sikit. And then dapat bantu lebih cepatlah untuk nak pergi ke status dealer. RM30,000 kalau JAE 10 kali kita perlukan 30
30,000 kalau seorang 1,000, seorang 6,000 dah 5 orang dah cukup 30,000. Okey, kalau seorang 6,000 lah. Kalau misal kata ada di kalangan ni yang berkemampuan, katakanlah dia ni seorang je dah beli 30,000, cukup 5 orang still dah boleh naik dah. Okey, dia ada beberapa trik lah, trik untuk kita mempercepatkan proses kenaikan kita punya status ke konsultan yellow ni. Okey, dia ada beberapa trik yang saya akan kongsikan dengan tuan-tuan untuk kita nak bantu percepatkan lah, okey, proses daripada tuan-tuan daripada introducer nak pergi kepada dealer. Takkan kita nak duduk dekat introducer je kan, 2% saja. Sedangkan orang lain dah boleh dapat 7. Okey. Jadi cara dia, pertamanya, kalau misalnya tuan-tuan ada kemampuan nak beli emas, okey, nak simpan emas, nak alihkan aset daripada cash kepada gold, okey. Jadi 30,000 jangan beli sendiri. Okey, kalau kita beli sendiri tak dikira untuk kita nak naik pangkat, okey. Jadi kita buat belian atas direct kita. Okey, katakanlah dia sendiri suami, buat belian atas dia 30,000 settle. Okey, yang keduanya, kalau tak cukup 30,000, boleh juga buat secara berkali-kali. Okey, contohnya, katakanlah kita ada bajet dalam 15,000. Okey, so 15,000 buat belian pun sama juga atas level pertama ni, buat belian 15,000. And then, cumanya, kaedah yang kedua yang saya nak syorkan ni, kita kena korbankan sekejap perasaan sayang. Saya percaya ramai kita dalam ni, termasuklah saya kan, bila kita dah beli emas tu, kita nak jual, kita rasa sayang. Okay? Jadi in order untuk kita nak promote, okay, salah satunya caranya, once bila dah break even, kita jual dulu dan kita reinvest balik. Okay? Kita beli balik atas account yang ni lah. Okay? Kita beli balik sebab company dia tak kira dalam sistem dia ada 30,000. Dia cuma kira transaksi yang berlaku. Jumlah transaksi yang berlaku dan transaksi itu bernilai 30,000. Maksudnya kalau pertama kali 15,000, dia tak kisah dah kita nak hold ke, kita nak jual ke, itu dia dah tak peduli dah. Dia kira transaksi. Transaksi masuk, okey. Jadi 30,000 katakanlah dah ada break even ataupun profit, kita terminatekan dulu dan kita buat belian kali kedua. So belian kali kedua tu dikira production 30 sebagai production 30,000 ni. Okey, faham ya? Tak semestinya daripada 5 orang ni, okey. Kalau misal kata daripada seorang pun dah dikira dah kira kita dah layak untuk nak pergi kepada konsultan yellow ni, okey. Besok nak pergi ke next level, dia ada strategi lain pula, okey. Jadi dia punya game dia punya formula dia duplikasi 5. Okey, kita kena dapatkan sales daripada 5 orang untuk kita melayakkan diri ke level konsultan yellow dan seterusnya untuk nak pergi kepada konsultan green ataupun bahasa lama kita sebut sebagai dealer developer. Okey, dealer developer. Jadi dalam kalangan rakan kita ni, Tuan Azan pun nak pergi ke dealer developer, Cik Hani, Cik Khatijah, okay, Kak Nel, okay, lagi siapa? Kak Zubaidah, Puan Zubaidah, Cik Razi Hamid, so semua nak pergi ke dealer developer. Okay, nak jadi dealer developer, dia kena nama pun dealer developer. Maksudnya dia kena lahirkan dealer. Okay, sebagai dealer developer, apa tugas dia? Dia kena bantu rangkaian dia untuk jadi dealer. Macam dia juga. Okay, tak rugi pun dia lahirkan dealer yang sama rank dengan dia. Tak rugi. Okay, ada dia punya kaedah kita kata profit sharing dia. Ada. Okay. Jadi kita lahirkan 5 orang ni jadi dealer macam kita juga. Okay. Dan bila 5 orang ni dah jadi dealer, okay, cukup saja sales 150,000, okey, 30,000 kali dengan 5, 150,000. So kita dapat promote ke level yang seterusnya dipanggil sebagai dealer developer, okey. So kelebihan dealer developer of course lah dari segi income kita akan dapat, kita akan earn lebih lah, okey. Dia quantum ni lagi tinggi pangkat, lagi besar dia punya income dia, okey. Jadi
perlu ada 5 orang dealer. Okay, so macam Cik Hani dah ada orang, dah ada 3 orang dah Cik Hani. Baru seorang bakal 2. Seorang tambah 2. Baru seorang, lepas tu satu lagi bakal lah. Bakal 2 orang. Okey, insya-Allah saya doakan. Tak nail pun tak banyak dah tu saya rasa. Okey. Jadi kita akan pergi ke dealer developer. Alright. And then yang seterusnya daripada dealer developer kita pergi ke status merchant. Okey, nak jadi merchant macam saya sekarang ni merchant lah. Okey. Masa saya dulu requirement dia berbeza sikit. Saya perlukan 50 orang dealer. 50 orang dealer. Sekarang ni kita perlukan 25 campur 5, 30 orang dealer saja. Masa time saya kena ada 50 orang. Okey. Jadi 5 orang yang mana level sama dengan kita. Masa kita ni consultant green, kita kena bantu yang direct kita ni untuk dapat status consultant green juga. Okey. Jadi duplikasi 150,000 kali dengan 5. Jadi 750,000 lah untuk kita nak pergi ke level merchant. Tuan-tuan dan puan, bila dah duduk dekat level merchant ni agak selesa sikit lah. Okay, dari segi pendapatan dia tu. Okay. Tadi saya tunjukkan dia punya income. Okay. Dan seterusnya dah jadi merchant, yang ni merchant developer. Okay. Merchant developer, nama merchant developer dia kena develop merchant. Okay. Macam saya kena lahirkan 5 orang bawah saya ni untuk naik merchant. Cabaran dia dekat sini dalam sistem QM ni, dia perlukan yang direct. Okay, kalau kita ada yang indirect, yang aktif, so kita kena create 1 orang lagi leader, okay, untuk nak replace yang tak aktif tu. So yang tu insya-Allah lah saya doa, kita sama-sama doakan insya-Allah company ada buat menambahbaikkan lah dari segi tu. Memang agak challenging sikit, agak mencabar sikit untuk nak pergi ke peringkat yang lebih tinggi ni sebab dia perlukan yang direct ni. Okay, so yang direct ni. Direct ni kena pastikan dia ni, kita consultant blue, kena pastikan yang direct kita pun consultant blue. Okay. Dan sales yang diperlukan adalah 3.7 juta lah. Okay, 75 juta daripada group. Okay, daripada group. Sama juga macam tadi, hanya JE 5 kali dan JE 10 kali sahaja. Dan seterusnya, ini peringkat tertinggi sebagai senior merchant. Senior merchant ni tuan-tuan dan puan-puan, kebanyakan lah senior merchant dalam Quantum Metal ni dah berstatus jutawan dah tuan-tuan dan puan. Okay, dah jadi jutawan dah masa dekat senior merchant ni. Sebab dia punya allocation dia tinggi, and then dia punya, kita kata, commission dia daripada generasi sampai ke bawah. Okay, that's why kebanyakan kita punya senior merchant dah berstatus jutawan lah di Quantum Metal ni, dah masa yang begitu pantas lah. Okay. Jadi macam saya naik merchant pun setahun ni income memang alhamdulillah lah lebih banyak daripada apa yang saya dapat masa saya buat takaful dulu. Okay. Memang alhamdulillah, that's why saya turn to full time lah. Okay. Okay, now kita tengok dari segi commission lah. Of course lah kita nak tengok kan berapa dia punya commission ataupun reward. Sebenarnya tak boleh guna perkataan commission. Cuma kita sebagai bahasa layman ni kita sebut commission lah kan, senang faham kan. Okey. Now kita tengok tadi saya ceritakan JE 10 kali ni produk yang paling hot, okey, yang paling mendapat sambutan, yang paling superb dalam pasaran. Of course lah dia punya commission dia pun, dia punya ganjaran dia pun paling tinggi, okey, paling tinggi. Okey. Win-win situation. Investor kita pun untung, kita pun untung. Okay. Biasa kata customer beli JE 10 kali 10,000. Kita ni di level introducer, kita akan dapat 2% atas 10,000 ni serta-merta. On the spot dapat tuan-tuan. Dia buat saja transaksi, FTX dah masuk, sistem dah update. Update pun instant, immediately update. Secara tak langsung juga tuan-tuan dah terima komisen. Okey. Cepat. Tu seorang. Kalau tuan-tuan ada 10 orang, kalilah 10 orang. Okey, ni sebagai introducer 2%. Tak banyaklah, sebab tu kita sarankan tuan-tuan untuk pergi ke level dealer ni secepat mungkin. Okey.
Okey, bila dah jadi dealer ni, let's say kita dapat investor, invest 10,000, kita akan dapat 7%. 7%, okey, 7%. Macam 3-4 hari lepas, Tuan Azan ada buat closing, Tuan Azan. Sedap tu 7%. Okey. Dan apa nama, kalau misalnya kata di bawah kita, katalah di bawah Tuan Azan ada introducer menghasilkan jualan, introducer akan dapat 2%, Tuan Azan akan dapat 5%. Okey, tu bagus. Jadi bila kita ada ramai rangkaian kita dapat nikmati passive income lah. Okey, passive income. Walaupun kita berada dekat mana-mana, contoh Tuan Azan sekarang ada dekat Kuching, okey. Kalau misal kata di bawah dia ada buat jualan, Tuan Azan adalah profit sharing dia, okey. Dan seterusnya, level yang seterusnya adalah merchant. Okey, merchant bila dia hasilkan jualan, dia dapatkan pelanggan direct dia dapatkan pelanggan, dia akan dapat 14%. Sebab tu kita pulun sebab tu bila dah jadi merchant ni, kita pun sibuk lagi buat personal sales. Okay? Sebab apa? 14%. 14%. Manakala dealer di bawah kita yang buat sales, okay, dia dapat 7, dealer dapat 7, merchant pun dapat 7% juga. Tu yang menarik, tuan-tuan. So cepat-cepatlah naik merchant. Okay? Okey, ini situasi bila mana kita sebagai dealer, kita melahirkan dealer. Okay, contoh, macam saya bagi contoh tadi, katakanlah Cik Hani sekarang dah dealer. Okay, saya di bawah rangkaian Cik Hani. Okay, direct Cik Hani. So, bila saya pun promote jadi dealer, by right dah sama rank dengan Cik Hani. Okay, kalau ikut-ikut tak ada apalah. Tapi Cik Hani still lagi dapat profit sharing 1%. Walaupun Cik Hani belum lagi dealer developer. Okay, so dia dapat lagi lah 1%. Walaupun saya dah sama rank dah dengan Cik Hani. Okay. Dan bila mana Cik Hani jadi dealer developer, dia akan dapat 3.5%. Okay, 3.5% atas jualan daripada yang saya hasilkan. Okay. So saya buat dapat 7, Cik Hani akan dapat atas sales saya 3.5%. Okay. Sebagai overriding. Dan seterusnya, merchant, kalau bawah dia merchant ni dah dealer developer, dia akan dapat 3.5%. Okey, seterusnya merchant sama rank dengan merchant. Merchant sama rank dengan merchant, by right tak dapat apalah kan, tapi company bagi profit sharing 1% atas merchant yang dia lahirkan. Okey. Contohnya katalah macam inilah, saya Syamim di bawah saya, Cik Syam di bawah saya. Cik Syam dah naik merchant, so saya akan dapat 1% daripada grup Cik Syam. Okey. Dan seterusnya bila saya dah jadi merchant developer, saya akan dapat atas grup Cik Syam 3%. Right? So ini seterusnya, senior merchant. Senior merchant, kalau di bawah dia merchant, dia akan dapat 6%. Dan sekiranya di bawah dia merchant developer, dia akan dapat 3%. Okay, so tambahan personal sales, bila dia ada buat personal sales, dia akan dapat commission full 20%. Jadi kalau tuan-tuan perhatikan income ataupun allocation kepada konsultan di Quantum Metal memang sangat-sangat tinggi, sangat-sangat lumayan. Jadi sebab itulah kalau kita nampak peluang ni, memang kita tak buang masa lah kan, kita usaha semaksimum mungkin untuk kita dapatkan, kita rebut allocation yang banyak yang ditawarkan oleh Quantum Metal. Yang best itu, dia tak janjikan saja, dia bayar serentak on the spot. Itu yang best. Kita tak perlu tunggu statement, kena tunggu sebulan sekali, apa tak payah. Okay. Ada saya transaction, terus dapat. Okay, so untuk senior merchant dia akan dapat 20%. Dan saya highlightkan untuk JE 10 kali saja, JE 5 kali, dia lebih kurang macam ni juga, cuma allocation dia lebih kurang lah, rendah sikit. Okay. Jadi saya tunjukkan JE 10 kali saja. Dan kita boleh tengok testimoni income reseller lah. Okay. Ada yang daripada GPG team dan ada juga daripada rangkaian lain di bawah HQ. Okay. So ini income harian lah. Kita boleh tengok dekat sini.
memang kira tak mustahil untuk kita nak dapat 4 figure satu hari, 5 figure satu hari, tak mustahil. Okay? Even ada yang dah buat 6 figure satu hari. Masa harga emas turun itu hari, masa tu ramai-ramai orang ambil kesempatan borong emas. Okay? Borong emas, so rezeki juga kepada konsultan. Okay? Jadi kita tengok ada yang dah dapat kumpulkan sebulan sehingga 62,000. Okey. Ni real account lah. Real account ada yang dah dapat 270,000, even ada yang dah berjaya kumpulkan dalam GSA dia 1 juta. Okey, jadi tuan-tuan rasa geram tak tengok income macam ni kan? Kalau dia orang boleh, takkan kita tak boleh kan? So tak ada apa yang mustahil di quantum meter ni, bergantung kepada usaha tuan-tuan. Okey, itu yang kita perlukan, hanya effort saja. Okey. Dan ni challenge yang last year, yang baru ni company akan update hujung bulan 3 ataupun bulan 4 ni lah. Okey, yang tu akan diumumkan kemudian. Ni yang last year dia ada bagi BMW lah, okey, kepada siapa-siapa konsultan yang banyak buat jualan, okey. So dia akan kira champion, dia akan kira top direct sales or reseller, top dealer, top senior merchant dan juga top merchant. Jadi kita akan diberi ganjaran lah, okey, pada sesiapa yang aktif, yang banyak menghasilkan jualan. Commission dah dapat, okay, income dah dapat. On top of that, company bagi reward lagi, okay, BMW. Okay. Tahun ni yang di sini dua buah, menurut Mr. Kenneth 5 buah tahun ni nak bagi. Dan yang untuk this year punya challenge kita tunggu bulan 3 ataupun bulan 4 ni. Okay, jadi bulan 3 atau bulan 4 dia akan announce lah challenge yang terbaru untuk tahun ni. Ini yang last year punya. Okay. So selain daripada income, okay, kita dapat kereta, dapat juga cash lah, okay, cash 28,000, 16,000, tengok kategori lah, okay. Jadi dari segi professional training dan support, KM dia menyediakan latihan kita untuk pembangunan dan latihan untuk mantapkan ilmu kita menerusi Quantum Meter Corporate University. Okay? Jadi bila 300 tu, bila tuan-tuan dah qualified untuk nak naik ke level konsultan daripada introducer tadi, so tuan-tuan boleh hadirkan diri ke University Corporate Quantum Meter. Yang ni pun kita jalankan secara online saja, 2 hari. Okay? So ni compulsory untuk kita nak mantapkan kemahiran kita dalam dalam emas dan juga sistem quantum meter. Inilah apa yang akan diajarkan di Quantum Meter Corporate University, personal growth management, macam-macam lah. Okay, trainer, coaching certification, investment strategy certification, blockchain certification, fintech certification, business development skill. Okay, so kita akan dilengkapkan diri kita dengan ilmu, okay, dengan seiring dengan teknologi terkini lah, okay, blockchain, okay. Banyak lagi lah kita tengok. Jadi tuan-tuan boleh tengok juga dekat official website Corporate University, kmcorporateuniversity.com. Boleh search, boleh tengok apa yang ada dalam KMCU ni. Dan seterusnya dari segi team, kita support tuan-tuan, okay, maklumat-maklumat tambahan dalam WhatsApp group untuk kita update info-info berkaitan dengan emas, okay, Telegram group channel, dan juga kita sediakan latihan preview BOP yang selalu kita buat hari Selasa, dan juga personal coaching, okay. Di masa ke semasa kita ada buat satu program dipanggil sebagai bijak emas, okay. Bijak emas untuk kita lengkapkan diri kita dengan maklumat tambahan, khususnya dalam ilmu berkaitan dengan emas lah, okay. Dan juga di masa depan, insyaAllah kita akan perbanyakkan lagi kita punya training, okay, dan latihan. Buat masa sekarang kita buat kita punya sesi taklimat kita pada hari Selasa, okay. Yang ni preview kepada bakal investor. Alright, so tuan-tuan tak
tak semestinya nak kena mahir sekarang. Kadang-kadang rasa ya aku tak kerti lagi nak present, aku takut nak cerita dekat orang. Boleh ajak je kawan-kawan join sesi preview. Jadi sesi preview kita ada Tuan Azan, kita ada Cik Hani. Cik Azan dan Cik Hani akan bantu untuk memberi penerangan kepada prospek tuan-tuan dan puan-puan, dan juga daripada rangkaian tuan-tuan dan puan-puan yang mana yang minat nak buat bisnes, nak buat keusahawanan, join Jumaat malam macam yang tuan-tuan join malam ni. Okay, so kita akan ceritakan apa potensi, apa peluang yang ada untuk kita increasekan, kita nak tambahkan kita punya pendapatan, okay, sama ada secara part time ataupun full time. Dan training berkala kita adakan 2 minggu sekali. Ini yang saya maksudkan sebagai sesi bijak emas lah. Okay, bijak emas ni kita lebih fokuskan tentang ilmu-ilmu yang berkaitan. InsyaAllah tadi kita ada Cik Firdaus. Cik Firdaus dia memang alhamdulillah kita dapat kenal dengan Cik Firdaus. Dia juga sebahagian daripada tim kita. InsyaAllah kita akan minta lah Cik Firdaus untuk berkongsi dengan kita macam mana kita nak buat technical, nak baca technical analysis. Okay, itu sebagai satu advantage lah bila kita tahu macam mana pergerakan harga emas, walaupun secara asas dia kita tahu emas makin lama makin mahal. Okay? Jadi bila ada technical, at least kita dapat baca graf lah. Okay? Dan seterusnya, siapa-siapa yang join, okay, beli 1 unit je 5 kali, boleh rujuk kepada dealer masing-masing untuk dapatkan voucher emas secara percuma. Okay, kita akan bagi voucher emas. Okey, so ini saja perkongsian kita malam ni berkaitan dengan topik keusahawanan, bagaimana kita nak jadikan QM sebagai kerjaya kita. Okay, sama ada part time ataupun full time. Jadi untuk yang seterusnya ni, sebelum kita pergi ke bahagian seterusnya, saya nak tunjukkan sikit lah dekat tuan-tuan dan perempuan macam mana nak tengok sistem lah. Okay? Actually kalau kita nak belajar semua, nak tengok sistem ni, kita kena ada satu kelas khas. Tidak saya nak buat siang tadi, tapi disebabkan memandangkan kita ada newbie, jadi kita kita bagi ruang kepada newbie untuk berkenalan dengan Quantum Metal. Okay? Jadi inilah website rasmi company. Bila tuan-tuan dah register, okay, boleh login dekat sini. Okay, inilah rupa sistem dia. Okay, saya tunjukkan secara asas lah yang lebih terperincinya. Kita akan adakan satu kelas khas lah nanti, okay, untuk kita explore lebih detail tentang teknikal, macam mana nak baca keuntungan, macam mana nak check kita punya investment. Okay, so kita akan tunjukkan dalam sesi khas untuk bahagian teknikal nanti. Okay, dan seterusnya harga emas kita merujuk kepada goldprice.org ya. So ni rujukan kepada Quantum Metal, okay, di mana QM kalau kita tengok QM buy dan QM sell tu. Kalau kita tengok inilah harga yang dipaparkan dekat sini. Kita boleh check bila kita nak buat belian, inilah harga dia. Okay, kalau kita nak buat belian GSA, harga sekarang 263.19, JA 5 kali 255.81, JA 10 kali 253.35. Okay, yang ni harga LME lah, London Metal Exchange, $58.8 per gram. Kalau convert kepada ringgit Malaysia, lebih kurang 245.97. Jadi kalau kita perhatikan dekat sini,
semua harga KM bar ni sama. Okey, dia tak ada, yang bagus dia tak ada markdown. Okey, yang ni memang kita follow harga LME. Yang membezakan dia dari segi harga KM sell. Okey, yang ni yang membezakan setiap produk ni. Okey, kalau kita perhatikan dekat sini, GSA dia punya spread dia 7%, JE 5 kali 4% dan JE 10 kali spread dia paling rendah. Okey, cuma 3%. Okey, sebab itulah kita galakkan penyimpan emas kita yang mana ada bajet, yang mana ada kemampuan, okey, untuk letakkan tukarkan ringgit dia orang ke dalam bentuk JE 10 kali. Okey, spread dia lebih rendah, keuntungan dia akan dapat lebih berganda, okey. Kemudian dia punya break even itu lebih cepatlah, okey. Sebab dia punya spread dia cuma 3%. Okey. Kalau kita tengok pergerakan harga emas hari ni, tadi dia dah naik sehingga 247, 246.05. Sekarang dia turun sikit. Jadi bab graf ni memang kita ada seorang expert, Cik Firdaus, insya-Allah. Nanti mungkin kita minta jasa baik dia lah untuk kita macam mana nak baca graf ni. Okay, secara keseluruhan dia kita nampak di sini emas makin lama semakin mahal. Jadi tuan-tuan tak perlu ragu-ragu nak mulakan simpanan emas. Kalau orang tanya bilakah masa terbaik nak beli emas? Masa sekaranglah, masa kita tengah ada duit. Okay? Jadi kita belilah, buatlah transaksi sekarang. Kerana apa? Emas makin lama semakin mahal. Walaupun jangka masa pendek ada naik turun, jangka masa panjang dia akan terus meningkat. Okay? Kalau kita tengok dulu 96 harga RM35 1 gram. 2010 harga dia sekitar 135 macam tu. Okey. 2021 dah jadi 250 ke 300. Kalau tadi saya perasan dekat artikel dekat mana saya lupa nak share. Pakar meramalkan tahun ni harga emas akan cecah 300 per gram. Jadi tuan-tuan, inilah masa yang terbaik, ambil kesempatan, ambil peluang. Okey, sebelum harga emas menjadi semakin mahal. Okey. Kalau kita tengok JE 10 kali itu satu unit, dan saya tunjuk sikit. Kalau kita tengok JE 10 kali, sekejap. Okey, kalau kita tengok sekarang kalau kita nak buat pembelian emas sekitar 41 gram. Tuan-tuan just bayangkan kalau saya kata harga emas dah jadi 300 per gram. Mungkin kita tak dapat dah 41 gram ni. Kita mungkin dapat lebih kurang 20 gram lebih saja. Okey. Macam 2 tahun lepas harga emas naik, saya cuma dapat 37 gram saja. Okey, jadi sebab itulah kita ambil peluang. Sementara memang kita nak beli pada harga yang murah macam dulu, 100 gram, 130 per gram memang dah tak dapat dah. Okay? Jadi sekaranglah masanya untuk kita mulakan aset simpanan emas kita daripada sekarang. Okay? Sebab kita tengok emas makin lama makin mahal lah. Okay? Jadi sebab tu ramai di kalangan member kita, bila harga turun, semua pakat-pakat berebut, pakat-pakat kita kata borong. Okay? Borong. Macam itu hari, tengok yang macam 43 gram. Ni masa ni harga turun lah ni. 43 gram. Yang mana yang ada 43 gram ni, kita tengok semua dah profit lah. Okay, semua dah profit. Okay, saya nak tunjukkan sikit macam mana nak baca profit. Okay. Memandangkan JE 10 kali ni produk yang paling hot. Okay. Cara nak buat pembelian dia, senang saja. Kita pergi dekat purchase JE dan kita tekan JE 10 kali. Okay, JE 10 kali. Ini harga yang dia jual dekat kita. JE 10 kali dia jual kita dalam bentuk unit lah, minimum $250 ataupun RM kita RM1,046. Dan dia jual dekat kita pada ikut harga semasa, harga ni berubah-ubah. $60.58 ataupun 253.46. Okey, tadi kita dah tengok dekat depan tadi kan 253.46.
Dan GE10 kali ni dia charge dekat kita siap-siap management fee upfront 12 bulan $78.75. Okey. Maksudnya kita kena deposit 1 unit 1046 plus dengan management fee untuk 12 bulan pertama siap-siap. Okey, katakanlah kita nak beli 10 unit contohlah. Okey, 10 unit dan payment kita dia ada banyak kaedah. Bila kita newbie pertama kali kita guna FTX sebab kita tak ada channel lain lagi untuk nak buat pembelian. Okey, di GE kali 10 ni kita ada banyak cara, banyak kaedah kita boleh buat pembelian, sama ada daripada gold storage account ataupun daripada gold convert account ataupun boleh juga daripada payout due. Okey, payout due ni maksudnya commission lah. Okey. So kita ada banyak option untuk nak buat belian GE 10 kali. Sebagai orang baru kita guna FTX, okey, dan tekan submit. So di sini dia akan nyatakan butiran, okey, harga 10 unit 10460, management fee 3294.90, di total amount yang kita kena transfer 13,754.90 bagi 10 unit lah, ataupun bersamaan dengan $2,500, okey. Dan seterusnya kita klik box dekat bawah ni untuk pembiayaan tawaruk dan tekan confirm. Macam tu saja. Okay, bila kita dah tekan confirm, dia akan sistem akan bawa kita ke payment gateway lah. Jadi kita boleh pilih mana-mana account bank yang kita nak buat transfer. Okay, bila kita dah buat belian, kita nak monitor, kita pergi dekat list. So ni ada butiran terperinci lah. Setiap transaksi, setiap pembelian yang kita lakukan dalam GE 10 kali, dia akan ada dekat list ni. Okay. So ni dia punya kod, maksudnya setiap transaksi kita ni ada kod dia, ataupun kita sebut sebagai kita punya cert lah, certificate number kita. And then tarikh dan masa yang kita buat transaksi, total gram yang kita dapat. Macam saya jelaskan tadi, bila harga emas tinggi, gram kita akan dapat kurang. Kalau kita beli pada ketika harga emas rendah, gram kita akan dapat banyaklah. Okay. Dan ni adalah today price, harga hari ni, harga click and buy. Yang ni adalah modal kita. Kalau satu unit $250 lah, okay, ataupun RM1,000. Dan ni adalah net cash out kita. Okay, macam mana nak pastikan kita dah ada keuntungan? Kita tengok di sini dan di sini. Okay, kalau kita tengok jumlah di sini melebihi payout, maksudnya kita masih lagi belum profit. Sebaliknya kalau kita tengok yang mana yang dah melebihi daripada net cash out, contoh macam ni, ni maksudnya kita dah ada profit lah. Okay. Just tekan action dan tekan termination. Kita boleh nampak dekat sini lah. Katakanlah macam tadi saya tunjuk contoh, kita buat pembelian satu transaksi 5 unit, tak bermakna kita kena jual keseluruhan. Kita boleh jual sebahagian dia. Contoh macam sini 2, kita boleh jual, mungkin saya nak jual separuh. Okay, letak 1 dan tekan submit. So inilah amount yang kita dapatlah, 1541.43. Okay, macam mana kita nak tahu 1541.43 ni kita dah untung, okay, daripada modal kita. Okay. So kita patah balik. Kita tengok dekat sini. Ini modal kita. Okay. 657.50. Kita darabkan dengan currency lah sebab ini dalam US dollar. So daripada situ kita boleh tentukan berapa dah keuntungan yang kita dapat. Okay. Jadi macam tu saja. Kita tengok berapa bila kita buat termination tu, berapa termination value dia, dan kita tolakkan payment amount yang kita dah buat transaksi dekat masa awal kita buat pembelian emas kita. Okey, faham setakat sekarang? Ataupun saya terlaju ke? Kalau ada soalan boleh unmute, boleh tanya.
Ada soalan? So far faham? Okey, faham, jelas. Alright. So inilah dia macam mana kita nak tengoklah, kita nak monitor kita punya pelaburan, okey, ataupun kita punya simpanan emas, okey. Jadi kita tahu harga turun naik. Jadi untuk minimizekan kita punya kerugian, sebab investment ni dia perlukan satu tempoh jangka masa lah. Dia tak boleh lah kita beli hari ni besok dah nak untung. Okey. Dia harus kita ingat bila kita nak dapat return besar, kita kena investment besar lah. Okey. Sebab apa? Kenaikan atas 1 kilo tak sama kenaikan atas 100 gram. Okey. Jadi in order kita nak mengurangkan kerugian, bukan kerugian macam mana? Daripada turun naik harga emas tu dia ambil masa. Kalau kita tengok dia ambil masa, contohnya macam ni. Macam saya mula-mula buat pembelian tu saya cuma dapat 37 gram. Okey, 37 gram. Value dia kalau kita tengok di sini negatif 50.10. Okey. Dan management fee 3.5% yang kita bayar tahun pertama tu, tahun kedua dia akan charge kita. Cumanya dia tak charge sekarang. Dia letak kurungan ni, maksud dia apa? Bila kita buat termination, dia akan tolak lagi 4121 ni. Kalau misal kata yang tak ada kurungan ni, dia akan refund balik. Okey, refund balik maksud dia management fee refund. Maksud dia amount yang belum di-charge lah. Sebab 3.5 tu dia charge dekat kita untuk 12 bulan. Okey. Kalau kita terminate 6 bulan awal, baki 6 bulan yang seterusnya tu dia akan refund balik. Sebaliknya kalau situasi dia macam ni, lebih daripada 1 tahun, so dia akan letakkan dalam bentuk kurungan. Maksud dia yang ni yang akan ditolak masa kita buat termination. Okey. Jadi macam situasi sekarang ni, negatif ni, okey, apa yang perlu sebagai penyimpan ataupun pelabur emas hanyalah holding power lah. Okey. Kita sebab gram kita ni tak berubah. Tak kisahlah harga dekat mana pun, gram kita ni dia kekal. Jadi sebab tu masa preview Tuan Azan dia ceritakan dekat kita, okey, dia tak ada margin call lah. Dia tak ada margin call, okey. Harga jatuh macam mana pun, apa yang kita perlukan adalah kesabaran, okey. Tunggu sehingga harga emas naik, okey. Macam mana pun dia akan naik cepat ataupun lambat saja. Sebagai penyimpan emas, pelabur emas, bila harga turun ni, itulah sebagai satu rahmat. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok dekat sini, saya buat pembelian secara berkala. Kita buat dollar cost averaging lah. Okay, jadi saya tak perlukan masa yang lebih lama untuk nak break even. Okay, jadi kita buat pembelian secara berkala, secara berterusan. Okay, ada tunai, tukarkan saja. Ada tunai, tukarkan saja. Jadi kita tengok daripada 37 gram, ini 5 unit, okay, 200 gram, 40.95, 41, 43. Okey, 39 ni harga tinggi sikit. Okey, 41, 42, 43, ada sekitar 43 di sepanjang saya aktif dalam quantum metal lah, okey, dalam sepanjang 1 tahun ni. Jadi yang inilah kita boleh kita ambil kesempatan pada turun naik harga emas, kita gunakan konsep dollar cost averaging. Okey, jadi saya tak perlukan masa yang lama untuk saya nak profit. Bila saya buat macam ni, tuan-tuan sendiri pun dapat saksikan ada dalam di kalangan transaksi ni dah banyak yang dah profit. Okey, tinggal lagi saya ambil keputusan. Okey, selagi saya tak perlukan tunai, saya just biarlah dalam tu. Okey, kalau kita ada keperluan, anytime dah boleh jual. Right? So nasihat saya, janganlah kita invest sekali, lepas tu kita tunggu. Jadikan investment pertama kita tu sebagai benchmark. Okay? Kalau misalnya kata besok harga turun, ini adalah peluang, opportunity untuk kita nak kumpulkan gram yang lebih lah. Okay? Macam hasil daripada transaksi yang kita buat secara berkala ni, kalau tuan-tuan perhatikan dekat sini, saya dapatlah, tak banyak lah. Okay? Dapatlah kita kumpul 3 kilo dalam masa 1 tahun sejak saya join dengan
quantum meter ni. Okey, itu bagus dia bila kita buat bisnes quantum meter ni, selain daripada kita earn income, kita berjaya tingkatkan simpanan kita berjaya tingkatkan aset kita. Okey, dalam masa 1 tahun saya dapat kumpul 3 kilo. Mungkin itu bukan satu pencapaian yang begitu bagus sebab ada ramai lagi yang boleh create lebih daripada tu. Saya percaya mungkin di kalangan kita ni, tuan-tuan dan puan-puan boleh simpan lebih daripada saya. Okay, mungkin Tuan Razi Hamid kita kan boleh simpan 10 kilo kan, mana kita tahu kan. So inilah peluang dalam masa yang sama kita boleh tingkatkan kita punya aset kita, pemilikan aset emas kita. Okey ya. Jelas 3 kilo berapa tuan-tuan? Dekat 700,000 lebih lah. Okey. So itulah chances bila kita buat KM ni secara serius. InsyaAllah kita dapat kokohkan kewangan kita di masa depan. Inilah dia. Okey. Saya ada 2 akaun. Okey. So satu akaun ada dekat sini. Tak banyaklah. Okey, baru 3 kilo lebih kurang modal saya untuk beli emas ni sekitar 100,000 lebih dalam masa 1 tahun ni. Okey tuan-tuan, ada soalan? Assalamualaikum Bro Lan. Ya, Tuan Razi. Apa khabar? Alhamdulillah. Okey Bro Lan, saya ada soalan ni. Ya. Okey, dekat holding inventory tu. Okey. Okey, kadang-kadang kita ada net gain tu kan. Kadang-kadang saya ada $50 kat situ. Dekat mana? Dekat inventory? Holding inventory tu lah. Betul, Okay. Dekat net gains tu, kita ada saya ada $50. Oh, yang dekat ni dekat Holding inventory. kolam ni betul ada. Dekat holding inventory tu. Dah maksud dekat ni ada kan? Aha, betul. Dekat net cash tu kan. Apa ni dekat apa ni dekat atas tu, dekat view tu, net gain tu dalam US dollar tu kan. Yang dekat mana tu? Dekat atas tu, dekat apa ni dekat holding inventory tu. Holding inventory. Okay, betul ada net gain tu. Okey. Okey, bawah ni saya ada $100 lah. Net gain ada $100 lah sebelum ni. And then saya just biarkan je lah. Okey. Lepas tu bawah ni memang saya tanya. So dekat holding inventory ni kita ada net gains tu. Dia tanya kalau belum tu boleh jual lah, terminate ataupun just biar je. Kalau kita terminate terus masuk ke GSA ke apa? Oh, okey. Maksud dia net gain ni amount yang kita inventory damage dia. Tak clear lah Bro Lan. Okey, maksud dia inventory ni dari segi graf dekat bahagian kotak dekat bawah ni. Nah, okey. Okey, so dapat nampaklah berapa. Okey. Okey. Kenapa dia sangkut-sangkut? Ya? Dia suara sangkut-sangkut sebab apa? Line tak clear tu. Bro Lan punya line tak clear. Dia macam mic dia problem. Line tak clear? Sekarang okey. Sekarang okey sikit. Okey. So, maksud dia kita tengok dekat holding ni. Tengok dia punya value. Dia sangkut-sangkut juga. Boleh? Tadi sangkut tak? Sangkut-sangkut. Suara sangkut-sangkut. Tadi okey tak? Tadi okey. Sekarang ni boleh tanya soalan. Bila cakap panjang dia sangkut. Baik, sebab apa? Cuba apa ni Tuan Razi off mic. Okey, alright. Bisa Okey. cakap boleh. Cakap. Alright, okey. So, kita tengok dekat bahagian holding inventory ni. Maksudnya yang tu di sebelah ni value semasa adalah daripada amount dalam holding inventory. Saya tak boleh nak tunjuk contoh dekat sini sebab saya tak ada holding inventory. Okey.
Jadi dalam holding inventory tu berapa value dia, macam mana kita nak tahu berapa cash yang kita dapat daripada gram kita ni, kita darabkan dengan 10% kali dengan harga keep and buy. So di situ kita dapat value lah. Kali dengan harga keep and buy. So suara ada putus-putus tak, Cik Syam? Tak putih-putih lah. Saya ingat apa ni Tuan Razi punya mic yang mengganggu. Boleh jadilah tu. Okey. Saya punya suara okey kan? Clear? Okey. Clear. Okey. So senang saja holding inventory. Roland, kalau kita pergi dekat net gain tu, kita pergi view. Kita pergi view tu kan kat bawah tu, and then kita boleh tengok kat situ ada kadang-kadang ada keuntungan kat situ kan. Kadang-kadang ada $20, $50 tu macam mana? Boleh ya, kalau kita nak buat terminate boleh ya terminate. So, kalau kita terminate claim kita kurang lah macam tu. Tak, bila kita terminate amount dalam holding inventory tu dia akan pindahkan ke GSA. I see. So that mean bila kita buat termination tu dia terus masuk ke GSA lah. Ya. Jadi Right. kalau ada keperluan biarlah dekat situ. Sebab dia kenaikan emas dia berdasarkan kepada keseluruhan holding inventory tu. Sedangkan 85% kita dah ambil tunai kan. So balance tu yang 15% lah. Kenaikan 15% tu atas total holding inventory kita tu. Alright. So that mean kalau kita nak terminate pun boleh jugalah kan? Tak masalah. Kan boleh. Boleh. Okay, terima kasih. Net baki yang berserta keuntungan atas holding inventory itu, dia akan transfer ke GSA. Okay, masih boleh. Baik, sama. Ada soalan lain berkaitan dengan sistem. Saya percaya ada ramai juga ni yang nak nak mahirkan tentang sistem. Ada soalan ke selain daripada Tuan Razi tanya tadi, macam mana kita nak buat amount yang dalam holding inventory itu? Okey, boleh saja kita nak terminate anytime, tak ada masalah. Cumanya bila kita terminate ke holding inventory, daripada holding inventory ke GSA, so tak ada lagi dah lah kenaikan berdasarkan kepada amount keseluruhan holding inventory kita tu tadi. Okey, dia maksud dia macam ni. Katakanlah kita ada RM1,000 dalam GSA sekitar 4 gram dan kita buat request advance, okay, 85% kita dah keluarkan, jadi 4 gram kita tu dipindahkan ke holding inventory. Barat kalau kita tengok secara logiknya 85% kita dah keluarkan, kenaikan masih lagi tinggal lagi kenaikan atas 15% lah kan. Tapi disebabkan kita pegangan kita holding inventory kita dalam 4 gram, so kenaikan berdasarkan kepada nilai 4 gram tu. Walaupun kita dah keluarkan 85% ataupun RM850. Okey. Jadi kenaikan daripada 4 gram, katakanlah emas naik 10%. Okey, kita dah ada keuntungan 1,100, tolak 85% yang kita dah ambilkan, yang kita dah keluarkan, so kita masih lagi ada RM250. Itu dia punya net lah. Okey. Itu sekiranya kita buat termination dan amount tadi dia akan pindahkan ke bahagian GSA. Okey, so ada soalan lain ke berkaitan dengan sistem? Roland, ada satu soalan lagi. Ya, saya. Okey. Kalau kita nak terminate dalam yang kita nak cash tu kan. So dia terus masuk ke DSA ataupun terus masuk ke bank? Yang ni kah yang inventory ni? Tak, apa ni yang dekat list tu?
Yang profit tu kan? Oh, yang dekat holding ini. Tak, bukan dekat dapat GAE. Oh, Dekat, dekat list tu. Okey. So kita ada keuntungan kat situ kan. So Alright. kalau kita terminate, dia terus masuk ke GSA ataupun terus masuk ke bank. Okey, dia ada dua option. Dua option, Tuan Razi. Dia, contoh macam ni. Katakanlah saya buat termination. Kita masukkan amount yang kita nak terminate. Kalau satu-satulah kan. Tapi kalau kita ada lebih, dua, kita boleh terminate separuh. Bila kita tekan saja submit. Okay, so ni amount yang kita dapat. Kalau kita tengok dekat sini, dia ada dua option. Nak terus ke account bank pun boleh, nak pergi ke gold account pun boleh. Gold account ni yang dimasukkan gold account ni GSA lah. Okay, dia ada dua option. Nak pergi ke account bank ataupun gold account. Macam tadi saya ada buat satu investor kita seorang, okay, pagi tadi. Kalau misal kata dia terus ke account bank, dia perlukan masa 1 ke 5 hari bekerja untuk duit daripada keuntungan GE ini dikreditkan account bank dia. Okay, dia perlukan 1 ke 5 hari. Sebaliknya, bila kita letakkan dekat gold account, dia serta-merta, Tuan Razi. Immediate dah ada dekat GSA. So, kalau kita biarkan je ataupun dekat GSA tu kita biarkan ataupun kita nak keluarkan, kita buat convert. Okay. Dalam GSA, dia ada banyak option lah. Sama ada kita nak jual semua ke, kita nak request advance ke, ataupun kita nak ambil physical. So dia ada banyak option lah dekat situ. Bila dah ada dekat GSA tu, GSA ni macam kita punya account induk lah. Jadi kita ada banyak option kita nak buat apa dengan GSA tu. Contoh, kalau macam kes pagi tadi kan, ada daripada member kita, dia nak beli GSA. Okay? Jadi kita boleh jual dekat dia lah. And then si investor ni, dia akan dapat instant cash. Kenapa? Buyer akan terus deposit ke account bank dia, dia kontra. Okay? Daripada GSA dia tadi, dia transfer ke GSA buyer tadi. Okay. Sebab saya punya speaker kena off. Sebab kalau tak off, so obrolan tak clear. Okay, so macam itulah. Biasanya kalau kita nak fast money, okay, kita nak ambil keuntungan ni cepat, ini yang selalu saya praktikkan lah. Okay, kita masukkan ke gold account. Okay, dah masuk ke gold account, and then kita boleh transfer dekat among member lah. Kita transfer dekat among member. Okay, terima kasih Roland. So itu cepat kita nak dapat tunai lah. Kalau kita terus ke account bank, dia ambil masa sikit. Okay, so sistem memang sangat-sangat memudahkan kita. Okay, kita boleh kendalikan macam mana yang kita nak. Okay, so tak perlu pening kepala lah. Okay, kalau kita offer dekat among member, sekejap je tuan-tuan. Jadi dalam situasi itu dia win-win situation lah. Di mana buyer akan dapat beli GSA yang tanpa spread. Okay, manakala sebagai penjual dia akan dapat instant cash. So win-win situation. So benda uniknya ada di Quantum Metal. Kadang-kadang kalau yang senior-senior mungkin ada perasan kan, kadang-kadang saya letak dekat grup siapa nak beli GSA tanpa spread. So itulah dia sebab kita win-win situation. Okay, buyer akan dapat beli GSA tanpa spread. Kalau cara biasa, kalau dia buat pembelian daripada FPX, tadi kita dah tengok dekat official website kita tadi, dia punya spread ada 7%. Okay, kalau beli daripada member, kita dapat keuntungan lah, kita dapat jimatkan daripada 7% tu tadi. Tapi ini jarang berlaku lah. Jangan pula duk tunggu
Siapa nak jual, siapa nak jual. Dia jarang-jarang. Okey, clear. Rakan-rakan baru kita, Cik Syamsina. Cik Syamsina daripada Penang juga, Cik Syamsina. Cik Syamsina ada apa soalan ke nak tanya? Tadi ada tanya tapi tak apalah. Dah lepas dah masa yang berulang cerita pasal apa? Apa ni? Yang lupa dah. Ada tadi saya tanya dalam teks. Cuba berulang baca. Tak apa, lagi kalau ada dah ingat balik boleh tanya. Tuan Lan ada dalam chat. Dia ada tanya dalam chat. Tanya dalam chat? Sekejap saya tengok. Saya nak okey. Maaf ya bro, saya nak tumpang tanya, kalau macam kita ada lebih dari 5 orang kawan untuk jadi downline kita, so kita kena susun macam mana? Okey, dia macam ni ya, kalau ada lebih daripada 5 orang, sebab kita tak pasti yang satu daripada 5 tu, kita tak boleh nak pastikan kelima-lima tu aktif. Okey. Jadi yang ni dia sangat subjektif lah. Dia tengok juga macam mana strategi lah. Okey. Kalau kita rasa yang 5 direct ni dia boleh aktif, 5 ni boleh aktif, boleh saja kita letakkan di bawah dia orang. Cuma kita itulah saya cakap, benda ni sangat subjektif. Tengok juga sejauh mana yang 5 yang direct kita ni dia boleh, dia serius untuk nak buat bisnes. Okay, kalau dia sebagai investor saja, better kalau kita ada lebih dari 5 orang tu, letak je secara matahari. Alright? Sebab kita tengok, kalau misal kata di bawah Cik Syamsina ni, katakanlah ada Tuan Azan, contohlah. Okay, so Tuan Azan ni dia aktif lah. Okay, dia aktif, kita nampak potensi dia nak boleh pergi selanjutnya. Mungkin sebagai galakan, sebagai kita kata motivasi untuk beliau, mungkin juga Cik Syamsina boleh letakkan 1 orang di bawah Tuan Azan. Contohnya macam itulah. Okey. Sebab dia sebab dia punya strategi dia perlukan 5 orang untuk promote. Kalau misal kata kita dapat 5, seorang tak aktif, then kita dah jam. Kita kena ada replace yang baru lah. Jadi sebab tu kena letak direct lah. Tengok juga 5 orang ni macam mana. Okey, Cik Syamsina. Kita tengok 5 orang. Faham. Makna kata lebih dari 5 orang pun tak apalah. Macam kita macam tak confirm tu. Nak edit letaknya. So kita letak lebih lah daripada 5. Betul. 5 minimum. Kalau ada 10, 20 orang, macam Cik Alisha, saya dipanggil dah ada 30 lah Cik Alisha. 30 direct, 20 ke 30, saya lupa dah. So tak ada masalah sebab kita tak tahu yang mana yang boleh bergerak kan. Sekali kita ada expect 5 yang terawal ni untuk nak bergerak, dan dia tak bergerak, dan kita jam sikit lah dekat situ. Macam saya pun, direct saya, banyak juga yang tak aktif, yang indirect yang aktif. So kita problem sikit dekat situ. Jadi sebab tu kita kena, macam saya sekarang ada rekrutmen baru, saya letak je direct saya. Okey. Okey, clear. Terima kasih. Baik, sama. Dari segi sistem, okey lah Cik Syamsina? Sistem baru nak catch up sikit-sikit. Nampak tadi macam faham jugalah yang Cik Yazid tanya tadi tu, macam boleh hadap lah sikit kan. Dia nak lebih faham lagi, nak lebih jelas lagi, kita try eksperimen, kita explore satu-satu. Kita explore GSA, buat GSA macam mana, apa jadi JA kali 5 macam mana, JA kali 10 macam mana. So boleh yang tu kita eksperimen pelan-pelan, bila kita go through benda tu, dan kita akan mahir lah. Dia memanglah kan pertama sekali, 2-3 kali dengar, memang tak
tak berapa clear lagi. Bila kita secara praktikalnya kita explore the system, dan kita akan mahir pelan-pelan. Okay, dia ambil masa lah. Macam saya dulu pun sama juga, macam tuan-tuan dan perempuan juga kan. Masa saya dulu naik dealer, saya tak tahu komisen saya dekat mana. Buat saja, buat. Sekali tanya dengan Mr. Kenneth, Mr. Kenneth, komisen I dekat mana? Email tak ada, dekat sistem cari tak jumpa. Jadi macam Tuan Azan. Saya kes Tuan Azan sama macam saya dulu. Saya tak tahu payout dekat mana. Tuan Azan tanya, Taman, ya payout ni apa dia Tuan? So sama situasi saya macam Tuan Azan. Saya tak tahu komisen saya dekat mana. Rupanya duduk dekat payout. Jadi pelan-pelan kita mahirkan. Memanglah kalau kita cerita semua sekali malam ni memang tak faham lah kan. Ada step by step. Okay, so sebelum kita akhiri sesi kita malam ni, okay, saya nak minta lah sahabat kita, okay, Tuan Azan speaker kita, mungkin ada tambahan maklumat ataupun pesanan kepada rakan-rakan baru kita untuk cepat-cepat, okay, promote untuk jadi dealer macam Tuan Azan. Mungkin Tuan Azan boleh share sikit tips ataupun nasihat kepada rakan-rakan baru kita, Tuan Azan. Oh, Tuan Azan tak dengar kita kot. Okey, tak apa, tak ada masalah. So saya minta inilah kita punya speaker yang seterusnya, Cik Hani. Cik Hani mungkin boleh bagi tips ataupun nasihat kepada rakan-rakan baru kita malam ni, Cik Hani. Boleh dengar saya kan, Cik Ani? Boleh dengar. Alhamdulillah. Okey. Sekejap, nak minta maaf dulu sebab nanti akan dengar suara budak-budak lah kat belakang, menyibuk diorang ni. Okey, nak bagi tips Tips untuk, okey, mula-mula hari ni tak tahu pun Quantum Metal ni boleh buat business. So, jadi hari ni konsisten join business preview sampai satu masa tu stay sampai habis. Lepas tu Tuan Lan brief pasal entrepreneurship kan. So masa tu memang macam 30,000, banyaknya. Jadi macam jam kejap lah. Tapi keep on sharing, keep on recruiting. So bawahan ni so far yang ada 68 lah. 68 orang. Sebelum tu ada berapa 69 lah, tapi Kak Zu dah naik dealer. Kak Zu dah naik dealer, dia dah bawa lah dia punya network kan. Dia ni dah jumpa seorang yang memang betul-betul bila brief dia pasal entrepreneurship, dia terus berminat lah. So Kak Zu dengan Kak Zu dengan Tuan Zawan ni memang perfect duo. So diorang memang kerja keras. Okay, dan diorang punya network pun grow sangat cepat kan Kak Zu kan. So congratulations untuk diorang lah. So tips ni untuk so ni guna fast track. Kalau macam Tuan Syah semua tu dia memang hardcore betul-betul. Dia buat sale sampai 30,000 tu memang daripada direct saya kan. So macam Hani guna fast track. Tapi Hani tak stop recruiting. Hani sentiasa sharing dan sentiasa pastikan ada new registration lah. Kalau macam kadang seminggu tu tak ada registration baru, rasa macam risau jugalah kan. Macam kenapa tak ada orang yang boleh dibantu lagi ni. Mesti Hani rasa macam kurang berusaha. Sebab bila jumpa Quantum Metal ni, misi utamanya adalah nak sebarkan awareness, spread the awareness pasal emas. Saya dulu tak tahu sangat lah pasal emas kan, just simpan dalam bank macam tu je. Okay, kena top up by gram macam tu. Tapi bila jumpa Quantum Metal, memang rasa macam platform ni sangat membantu dan dia memang niat nak bantu orang sebagai solusi penyelesaian ekonomi kan. Sebab dulu-dulu tak semua orang boleh beli emas. Orang kata emas mahal. Bagi saya dulu pun memang emas mahal. Tapi bila kita sedar apa kepentingan emas ni,
kita tahu dia bukannya mahal pun sebenarnya. Dengan adanya platform quantum meter ni, emas dah tak mahal dan emas dah tak berat. Betul tak? Emas dah tak mahal. RM10 dah boleh beli emas kan? Kenapa nak kata mahal? Dan kalaupun macam saya dalam stage yang memang gaji pun singgah je kat dalam bank asal GCA, masa tu memang itu adalah turning point yang mana saya terus macam serius. Okay, bila saya join bulan 6 tu saya macam masih som-som suku lah. Som-som suku pula, som-som kuku. Bulan 7 konsisten join Zoom sampailah bulan 9 tu yang tahu pasal GCA, lambat jugalah kan. Pasal GCA, daripada situ terus bersemangat rasa macam benda ni boleh tolong orang kot. Kata, sebab saya rasa dapat tolong diri saya sendiri kan. Bila kita ada full komitmen, kita sandarkan pada emas dulu dan kita buat GCA, barulah kita berkomitmen. Jangka masa panjang, contoh macam kita hanya buat bayar kereta, bayar rumah. Okay, kalau bayar kereta, sebab kereta pun depreciated value susut nilai. Kalau kita sandarkan pada emas dulu, then in long term, kereta habis bayar, emas pun dah berlambak dah. Betul tak? Kalau bayar rumah lagi lah double assets kan. Property dapat, emas pun dapat. So kenapa kita tak nak sebarkan benda ni? Okay, memanglah payout tu memang alluring, macam tempting kan. Tapi nak sebarkan kebaikan yang quantum meter sediakan ni rasa lagi penting. Orang tak tahu sebab orang keep on spending money tanpa duit tu datang balik. So dia hangus macam tu one way. Tapi kalau kita sandarkan kepada emas dulu, dia akan jadi two way. Kita spend, lepas tu nanti kita dapat balik. Kalau yalah ikut prestasi harga emas kan, memang takkan, mustahil lah kita akan dapat lebih daripada 100% apa yang kita dah keluarkan tunai hari ni. Itu je lah nasihat saya, keep on sharing, sebarkan kebaikan. Itulah, ajak orang sekeliling lah. Sebab hari ni pun ramai recruiting pun daripada WhatsApp status. WhatsApp status. Hari ni baru ada new registration pun dia kata hari ni baru nak join. Sebab hari ni continuously sharing tanpa henti dekat WhatsApp status. Hari-hari nampak. So dia pun decided nak register hari ni. Alhamdulillah, terbaik Cik Hani. Satu perkongsian yang menarik ya. Jadi terima kasih. Jadi Cik Hani dia betul-betul dia menggunakan konsep GCA sebagai dia punya selling point untuk membantu lebih ramai orang di sekeliling dia. Okay, satu yang kita dapat pelajari bila kita guna GCA ni sebagai satu tools lah, antara tools yang menarik untuk kita nak attract orang sebelum kita pergi kepada GAE. Okay, itu satu yang pertamanya. Yang kedua, apa yang dapat saya rumuskan daripada perkongsian Cik Hani tadi, dia konsisten. Okay, konsisten. Setiap minggu mesti ada new registration. Sama macam apa yang saya belajar dulu masa dalam bidang insurans dulu, takaful dulu, ada satu dia cakap dekat saya, recruiting is breathing. Kalau kita tak ada recruitment, breathing kita penatlah, kan? Jadi recruiting is breathing. So keep going sharing, keep going mengajak orang. Macam Cik Hani buat tu, kita boleh follow, kita boleh ikut update WhatsApp status hari-hari. Dia dapat sales daripada WhatsApp status saja. Tahniah kepada Cik Hani. Kalau Cik Hani boleh buat macam tu, kita pun boleh. Tak susah sebenarnya. Okay, nak ajak orang simpan emas ni, boleh tengoklah, curi-curilah tengok WhatsApp status Cik Hani, apa yang dia share, boleh juga kita copy nanti. Alright, so itu saja. Jam dah menunjukkan 11:09 malam. Tahniah kepada semua yang join malam ni. Semoga harapan saya, semoga kita dapat sesuatu bekalan lah untuk kita apply dalam kehidupan seharian kita. Selain daripada kita konsisten menyimpan emas, kita dapat berbisnes. Okay? Kita dapat membantu lebih ramai orang di sekeliling kita untuk dapat manfaat daripada ekosistem, daripada solusi ekonomi yang ditawarkan menerusi platform quantum meter. Okay, so itu saja daripada saya. Sekian.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Semoga kita semua dapat dapat capai matlamat kewangan masing-masing, okey, dan kita dapat capai peringkat tertinggi dalam struktur yang saya tunjukkan sebentar tadi, okey. Jadi kita sama-sama berjayalah, mudah-mudahan. Okey. Itu saja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih semua. Terima kasih. Waalaikumsalam. Good night. Terima kasih, Bro Lan. Good night. Nah.